أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. Yang saya hormati dan saya kasihi, yang amat berhormat Datuk Seri Sanusi Muhammad Noor, hero Malaya, yang selepas gendang-gendang di Palu untuk kita sama-sama berarak ke arah pembebasan Palestin, akan memimpin rakyat Kedah bersama-sama untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa kita, insya-Allah. Dan di saat itu akan dilantik naik pangkat sebagai hero Palestin pula. Barisan kepimpinan negeri Kedah, para asatizah, para ulama, tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Beberapa tahun yang lepas, saya diberi peluang untuk bercerita bersama-sama dengan seorang warga Palestin yang tinggal di Gaza. Dan wanita tua ini berusia hampir 100 tahun. Bermakna bila mana berlakunya Nakbah yang pertama pada tahun 1948, beliau berada dalam keadaan hidup. Beliau mengingati setiap peristiwa yang berlaku ketika itu. Beliau mengingati daun-daun zaitun yang lebat di atas pokok di laman rumahnya. Beliau mengingati bau limau-limau yang tumbuh subur di ladang-ladangnya. Mereka ketika itu keluar meninggalkan rumah-rumah mereka dan mereka menjangkakan bahawa akan ada tentera-tentera Arab yang akan datang menyelamatkan mereka daripada Zionis Israel yang sudah mula masuk ke kampung-kampung halaman mereka. Mereka mengunci pintu-pintu rumah mereka, menaburkan makanan untuk ayam itik mereka, membawa sedikit persalinan, kemudian keluar meninggalkan rumah-rumah mereka dengan harapan bahawa insya-Allah tak lama lagi umat Islam akan datang bantu kita dan kita akan kembali ke tanah air asal kita. Lalu mereka keluar ke Jordan, mereka keluar ke Gaza, mereka keluar ke Syria, mereka keluar ke Egypt. Dan mereka menunggu di manakah tentera-tentera Islam yang nak datang menyelamatkan mereka. Mereka menunggu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun. Tentera-tentera tidak sampai-sampai. Ketika itu, sebahagian daripada kita yang masih belum lagi lahir ke dunia, kita menyalahkan dan mempersoalkan di manakah tentera-tentera Arab, di manakah umat Islam, di manakah manusia yang cintakan kepada keadilan dan menolak penjajahan? Di manakah kalian di waktu 800,000 rakyat Palestin terpaksa meninggalkan tanah-tanah mereka, meninggalkan kehidupan mereka, memusnahkan masa depan mereka apabila bumi mereka mula untuk dijajah? Semalam saya berhubung dengan isteri saya, yang mana asalnya berada di rumah kami, terpaksa berpindah apabila kawasan rumah kami dibom. Berpindah ke rumah adik ipar, tak sampai 24 jam, masjid di hadapan rumah dibom. Anak-anak saya keluar daripada rumah berpindah ke tempat lain, keluar melalui jalan raya, di hadapan mata mereka tangan-tangan, kaki-kaki yang tercabut. Syuhada-syuhada yang terkorban seramai 11 orang dalam serangan ketika itu.
Berpindah ke rumah yang ketiga, beberapa hari selepasnya datang arahan daripada Zionis Israel. Tinggalkan kawasan sebelah utara Gaza dan tinggalkan kawasan bandar Gaza. Kalau kalian nak selamat dan kalian tidak mahu mati. Isteri saya meninggalkan pesan kepada saya, memohon izin menggunakan kenderaan kami yang ada di bumi Gaza. Katanya, saya minta izin nak gunakan kenderaan kita nak berpindah ke kawasan sebelah Gaza Tengah yang dikatakan lebih selamat. Ketika itu saya sebutkan kepada isteri saya, wahai isteriku, aku berada di Malaysia, setiap hari aku menceritakan tentang keberanian kalian. Aku menceritakan tentang kesabaran kalian, tentang sahabat kalian. Wahai isteriku, moyangmu adalah seorang asyahid. Suamimu syahid tahun 2008. Adikmu syahid tahun 2014. Tahun ini 2023 dah berapa orang daripada ahli keluarga engkau juga mati syahid. Maka pada hari ini aku haramkan engkau untuk menggunakan kenderaan-kenderaan kita untuk berpindah daripada kawasan Gaza tersebut pergi ke tempat yang lebih selamat. Isteri saya terkejut dan dia diam. Esok pagi dia membalas mesej saya dan dia sebutkan, semalam kami telah berbincang, kami menghabiskan bacaan 30 juzuk Al-Quran, Allah campakkan ke dalam hati kami ketenangan. Dan aku tidak akan meninggalkan rumah-rumah ini walaupun ia dibom di atas kepala-kepala kami. Semalam, setelah 1 minggu, tidak mendapat berita dan tidak tahu sama ada mereka masih lagi bernyawa ataupun tidak. Pada hari lahir saya 11 hari bulan 11, saya mendapat berita yang sangat-sangat menggembirakan, yang datang dalam bentuk gambar masuk ke WhatsApp saya. Gambar 2 orang anak saya yang sedang duduk mengangkat tangan dengan isyarat peace. Anak saya Haura yang berusia 5 tahun dan anak saya Qamar yang berusia 4 tahun, yang Allah takdirkan masih lagi hidup. Saya menelefon isteri saya bertanya di mana mereka. Mereka maklumkan bahawa mereka berada di Khan Yunis di sebelah selatan Gaza. Saya tanya kepada beliau, kenapa kalian tinggalkan bumi Gaza, bandar Gaza? Beliau sebutkan kepada saya dalam keadaan beliau menangis. Beliau kata, aku terpaksa meninggalkan rumah keluarga yang aku tumpang kerana di dalam rumah tersebut ada hampir 100 orang yang sedang berlindung. Sedangkan setiap hari kami hanya mendapat beberapa keping roti untuk diagih-agihkan sesama kami. Kami hanya mendapat 1 botol air bersih untuk diminum bersama-sama dengan kami. Maka aku meninggalkan rumah tersebut untuk memudahkan urusan keluargaku, untuk membolehkan mereka berada dalam keadaan lebih selesa. Aku berpindah ke Khan Yunis dan aku telah melalui jalan-jalan yang dipenuhi dengan tentera-tentera Zionis. Aku bergerak dan berarak bersama-sama dengan puluhan ribu rakyat Gaza yang dihalau satu demi satu daripada rumah-rumah mereka. Aku lalu di kawasan, tentera-tentera sedang berjaga di sebalik bukit-bukit pasir mereka. Mereka memanggil pemuda-pemuda yang lalu di kawasan itu. Mereka mengarahkan pemuda-pemuda ini untuk menanggalkan pakaian-pakaian mereka. Lalu diejek dan ditertawakan. Seterusnya disuruh berlalu pergi tanpa meminta apa-apa. Mereka mentertawakan kami di sebalik tempat-tempat perlindungan mereka. Mereka memerhati kami daripada balik kereta-kereta kebal mereka. Dan mereka tahu bahawa umat Islam yang sedang ada ketika itu hanya ada batang tubuh mereka semata-mata, dalam keadaan penuh penghinaan, tidak akan dapat bangkit dan melawan mereka. Maka isteri saya menangis. Dia sebutkan bahawa rombongan mereka keluar
Di sebelah belakangnya telah dibom oleh mortar-mortar daripada Zionis Israel. Di sebelah hadapan juga telah dibom dengan mortar-mortar daripada tentera Zionis Israel. Kumpulan mereka sahaja yang berada di tengah, Allah takdirkan dan selamatkan. Berjalan kaki hampir 5 km dengan anak-anak kecil saya seramai 3 orang untuk sampai ke tempat yang lebih selamat. Maka saya tanya kepada beliau, kenapa beliau menangis? Beliau menyebutkan bahawa kami tidak menyangkakan bahawa dalam usia kami ini Nakbah 2.0 akan berlaku semula. Kami tidak menyangkakan dalam usia kami ini kami akan dihina oleh Zionis Israel sedemikian rupa. Kami tidak menyangka bahawa di dunia kita ini ketika mana umat Islam jumlah mereka mencapai 1 bilion orang, orang-orang Palestin dan bumi Palestin boleh diperlakukan sebegitu rupa. Lalu beliau bertanya, di manakah umat Islam ketika ini? Di manakah tindakan-tindakan mereka? Di manakah sumbangan-sumbangan mereka? Di manakah doa-doa mereka? Di manakah tindakan yang boleh memastikan bahawa orang Palestin merasakan bahawa kita bersama-sama dengan mereka? Suara beliau penuh dengan kesedihan, penuh dengan penyesalan. Tetapi saya sebutkan kepada beliau, kalau kita bergantung kepada manusia, selama-lamanya kita akan kecewa. Letakkan pergantunganmu kepada Allah. Allah yang akan menyelamatkan ahli keluarga engkau yang sedang dibedil di bumi dan bandar Gaza ketika ini. Allah sebagaimana telah memberi laluan kepada Hajar menjumpai air untuk anaknya, akan memastikan kalian cukup minum. Allah tidak akan membiarkan kalian kelaparan, Allah akan menjaga kalian. Justru pada hari ini kita berkumpul, kita berdoa, kita menyumbang, bukan semata-mata untuk orang Palestin, tetapi ia adalah untuk diri kita masing-masing. Kita mungkin perlu membayangkan bahawa pada saat ini kita berada pada zaman yang sangat-sangat hebat. Kita membaca sejarah bagaimana Palestin pernah dibebaskan pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika itu beliau didampingi oleh sahabat-sahabat yang hebat, penasihat-penasihat yang hebat. Tetapi mereka tidak bergerak dengan batang tubuh mereka semata-mata. Mereka mendapat sokongan dan dokongan daripada negara-negara Islam yang menghantar kekuatan-kekuatan mereka, yang menghantar harta-harta mereka, yang menghantar doa-doa mereka. Cuba bayangkan dan letakkan diri kita di dalam realiti bahawa di sana, di bumi Palestin, ada Salahuddin Al-Ayyubi yang sedang membebaskannya, dan kita telah dipilih untuk hidup di zamannya, bergerak bersama-sama dengannya, bangkit bersama-sama dengannya, berdoa untuk mereka dan memastikan bumi Palestin akan dapat dibebaskan ketika kita masih lagi bernyawa. Maka hari ini himpunan kita, himpunan yang jumlahnya ramai, tetapi usahanya, hasilnya kita akan nampak pada setiap daripada batang tubuh kalian. Kalau kalian balik pada hari ini, kalian tak mengkaji dan tak mengenali bumi Palestin, maka kalian selama-lamanya akan memperjuangkan Palestin secara bernoktah dan bermusim. Kalau kalian pada hari ini tidak balik untuk mendidik anak-anak kalian menjadi orang-orang yang hebat, yang mempertahankan Islam di dalam keluarganya, seterusnya dalam kejiranannya, dalam masyarakatnya, dalam negeri dan negaranya, maka kalian telah menyia-nyiakan anak-anak Palestin yang bila mana mereka nak dibedah tidak ada bius, doktor suruh dia membaca Al-Quran untuk menenangkan diri dia dan menahan kesakitan. Kalian menyia-nyiakan pengorbanan adik Mustafa yang beberapa hari yang lepas kecoh seluruh hospital kerana dia mati dalam keadaan tangannya masih lagi memegang tasbih elektronik.
Sahabat-sahabatnya memberitahu bahawa setiap kali waktu solat, maka dia akan turun solat berjamaah di masjid, mengajak kawan-kawannya solat. Dan dia menggemparkan hospital kerana bau batang tubuhnya selepas syahid, bau misk, bau haruman yang satu hospital boleh bau. Kalau hari ini kita tidak menerapkan semangat perjuangan dan semangat kecintaan kepada Palestin di dalam generasi kita yang ada melebihi cinta mereka kepada artis-artis, kepada konsert-konsert, maka selama-lamanya kita akan menjadi umat Islam yang gagal. Hari ini kita mempunyai peluang yang sangat besar untuk menunjukkan kecintaan kita di dalam tindakan-tindakan yang kita zahirkan. Boykot-boykot kita, tarbiyah anak-anak kita, kecintaan kita kepada gerakan-gerakan dan kerja-kerja dakwah dan Islam, keinginan kita untuk mempertahankan kalimah la ilaha illallah di mana sahaja kita berada. Maka hari ini saya membawa pesan daripada rakyat Palestin. Saya membawa kasih sayang daripada rakyat Palestin. Dan saya menyebutkan kepada kalian, marilah kita bangkit bersama-sama. Bangkitkan diri kita terlebih dahulu. Bangkitkan masyarakat kita, orang sekeliling kita, orang-orang yang kita sayangi. Bangkitkan mereka dengan tarbiyah perjuangan. Bangkitkan mereka dengan kecintaan kepada syahid. Jadikan lagu-lagu yang kita nyanyikan, asma amanina al-mautu fi sabilillah, ish azizan au mutsyahidan, terjemahkan ia di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan mereka cinta kepada dunia. Dan kita pasti suatu hari nanti, dalam waktu yang terdekat, insya-Allah, gendang-gendang akan dipalu, bukan sahaja untuk kita mengorbankan harta, tenaga dan masa kita untuk Palestin, tetapi ketika itu tuntutan akan datang untuk kita mengorbankan roh dan nyawa kita untuk Palestin. Dan kita mengharapkan dengan semangat seperti ini yang ada pada kalian, orang-orang pertama yang akan bangkit ialah rakyat di negeri Kedah yang penuh dengan kehebatan, yang penuh dengan jiwa keislaman, yang penuh dengan didikan dan kasih sayang untuk perjuangan, insya-Allah. Sahabat-sahabat, mungkin peluang untuk kita bercerita pada hari ini tidak panjang, tetapi yakin dan percayalah, kalau kalian tanamkan azam di dalam diri kalian untuk melakukan sedikit perubahan di dalam diri kita masing-masing, insya-Allah kesannya akan berpanjangan. Dan insya-Allah kita doakan pembebasan akan berlaku dalam masa yang terdekat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada saya, utamanya supaya tidak menjadi orang yang bercakap kosong. Sebagaimana yang disebut, bila mana orang-orang Palestin nak melepaskan suami-suami mereka, para isteri bila dia nak lepaskan suami-suami mereka keluar pergi tempat kerja, dia akan sebut kepada isterinya, dia akan sebut kepada suaminya, awhabtuka lillah, aku hadiahkan engkau kepada Allah. Kalau Allah nak tarik nyawa engkau, maka Allah tariklah nyawa engkau untuk perjuangan Palestin dan untuk pembebasan Palestin. Maka hari ini di hadapan kalian saya sebutkan bahawa kalau isteri dan anak-anak saya perlu menjadi korban untuk pembebasan Palestin, auhabtukum lillah, saya hadiahkan mereka untuk perjuangan pembebasan. Dan mudah-mudahan dengan darah mereka yang membasahi bumi Palestin, kita akan dapat bersama-sama solat di Masjid Al-Aqsa di dalam keadaan ia bebas dan dalam keadaan rayah la ilaha illallah diangkat tinggi. Sahabat-sahabat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian, akhir sekali daripada dalam hati kita, mari kita sama-sama bertakbir, keluarkan suara kita yang sedalam-dalamnya, rasai getaran takbir tersebut di dalam hati kita. Mudah-mudahan dengan langit yang terbuka ini Allah dengar takbir kita dan Allah sampaikan dan gerunkan hati musuh-musuh kita. Dan Allah beri kekuatan kepada para mujahidin yang sedang bertungkus lumus memastikan setiap inci Gaza tidak dapat dijajah oleh Zionis Israel. Boleh tuan-tuan?
Boleh puan-puan? Takbir! 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 Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.